Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Cikgu doakan semoga awak semua berada dalam keadaan sihat. Okey, pada minggu ni kita masih lagi dalam tema 5, jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Unit 14, Demi Tanah Airku. Tajuk pada minggu ini ialah Megahnya Jalur Gemilang. Cikgu harap awak semua boleh bersedia dengan buku teks dan boleh lihat muka surat 96 dan 97. Baiklah, pada minggu ini standard kandungan kita ialah 2.2 dan standard pembelajaran 2.2.1. Objektif pembelajaran ialah saya belajar melukis jalur gemilang dan menjelaskan maksud berdasarkan bahan bacaan. Manakala kriteria kejayaan ialah murid membaca dengan sebutan yang betul dan murid dapat melukis jalur gemilang dengan baik. Cikgu harapkan semua dah bersedia. Buka buku teks muka surat 96 dan 97. Kita akan membaca dan mencari maklumat apa yang terdapat berkenaan dengan jalur gemilang. Jom sama-sama kita membaca. Megahnya jalur gemilang. Zara dan kawan-kawannya mencari maklumat tentang jalur gemilang di perpustakaan sekolah. Ini adalah jalur gemilang ni. Apa itu jalur gemilang? Nanti kita akan tahu apa itu jalur gemilang. Kalau hari Ahad baru ni kita dah belajar dah mengenai sambutan hari kebangsaan. Nanti kita akan lihat lagi apa lagi maklumat yang perlu kita tahu berkaitan dengan jalur gemilang. Baiklah, jalur gemilang ni adalah bendera ya. Okey, kita boleh lihat kat sini bagaimana cara kita menggantung bendera. Okey, cikgu rujuk pada buku teks. Okey, gegantung jalur gemilang yang digantung hendaklah membujur dari atas ke bawah. Tengok seperti contoh yang cikgu tunjukkan dalam slide ni. Nampak tak ni? Ni bentuk jalur gemilang yang digantung. Dia mestilah membujur ke bawah. Okey, dari atas ke bawah. Ini maksud dia. Dari atas turun ke bawah. Okey, kat bawah ni kita boleh lihat ya. Okey, jalur gemilang yang dikibarkan perlu mengikut susunan yang betul. Susunan seperti ini digunakan pada hari biasa dan hari kebesaran persekutuan. Yang ni awak kena tahulah. Kalau kita nak kibarkan bendera, kita kena ikut susunan yang betul. Bendera Malaysia, bendera negeri. Okey, ataupun bendera negeri Malaysia dan institusi jabatan. Okey, bila ada 3, bendera Malaysia berada di tengah. Kalau antara bendera Malaysia dengan bendera negeri, mula-mula bendera Malaysia, selepas tu bendera negeri. Okey, ini cara untuk kita menggantung ataupun mengibarkan bendera. Okey, jom kita lihat seterusnya. Okey, bagaimana pula jika kita bawa jalur gemilang ni secara perarakan? Okey, mari kita lihat sama-sama. Jalur gemilang perlu mendahului bendera-bendera lain ketika dibawa secara sebaris semasa perarakan. Jika kita menyertai apa-apa perarakan, bendera Malaysia dulu di depan. Selepas tu barulah diikuti oleh bendera-bendera lain. Seterusnya tengok lagi kat bawah. Okey, jalur gemilang hendaklah dikibarkan pada tiang yang condong. Okey, kita tak boleh kibarkan secara tegak. Kalau bendera kat sekolah, kita kibarkan guna tiang bendera tu tegak. Tapi jika kita nak kibarkan pada kedai ataupun rumah, mesti kita kibarkan secara pasang di tiang yang condong. Kita tak letak tegak lah macam kat sekolah tu. Okey, cikgu harap awak boleh faham dan boleh bezakan. Okey, seterusnya kita dapat lihat pula jika bendera ataupun jika jalur gemilang terbentang semasa perarakan. Bahagian kepala bendera, awak boleh lihat anak panah. Okey, yang ada dalam gambar ni ataupun boleh tengok anak panah yang terdapat dalam buku teks. Nampak tak ni? Okey, bahagian kepala bendera hendaklah diusung mendahului perarakan. Okey, kita usung bahagian bendera, kepala dia di depan. Okey, boleh faham? Okey, itu cara-cara bagaimana kita nak gantung bendera. Terutamanya kita dapat lihat semasa kita nak sambut Hari Kebangsaan. Banyak premis, banyak sekolah, banyak rumah kediaman yang menggantung bendera. Tapi kita kena tahu bagaimana cara bendera dipasang. Sama ada di rumah, di sekolah
maupun semasa kita menyertai perarakan. Okey, seterusnya kita akan lihat nanti di mana ataupun bagaimana tempat pemasangan bendera. Baiklah, sekarang kita akan lihat tempat pemasangan bendera. Di mana biasanya kita jumpa bendera ataupun jalur gemilang dipasang. Okey, yang pertama di sini adalah tempat kediaman. Tempat kediaman ni awak boleh lihat, tempat kediaman ni rumah lah ataupun tempat tinggal kita. Tak kira lah. Biasanya setahun sekali bila bulan kemerdekaan ada orang yang akan menggantungkan bendera di hadapan rumah dia. Itu tanda dia mempunyai semangat patriotisme yang tinggi ataupun dia berbangga sebagai rakyat Malaysia. Okay, seterusnya di premis-premis perniagaan. Yang ni kita selalu tengok, okay, sama ada di kedai ataupun di bangunan-bangunan besar ataupun di mall ada dipasang. Mall tu maksud cikgu pusat membeli belah lah. Okey, dan ada juga di bangunan pejabat, dipasang di bangunan pejabat. Ini cara dia orang pasang di bangunan pejabat. Biasa kita dapat lihat apabila ada sambutan berkaitan dengan Hari Malaysia, Hari Kebangsaan, adalah bendera ni dipamerkan. Ataupun ada juga yang pasang di atas pengangkutan, terutamanya macam bot. Okey, bot-bot nelayan ada juga yang dipasang dengan bendera. Selain daripada bot, kita pernah juga tengok kan dekat basikal. Ada yang rajin, yang mempunyai semangat patriotisme tinggi tu, dia akan pasang walaupun di basikal, motosikal, kereta. Okey, seterusnya di bangunan sekolah. Bangunan sekolah ni memang kita boleh tengok dah. Memang kita ke sekolah setiap hari pun ada bendera Malaysia. Semasa kita nyanyikan lagu negaraku pun ada bendera ataupun jala gemilang dinaikkan dan dikibarkan. Okey, ini adalah tempat-tempat pemasangan yang biasa kita jumpa. Seterusnya kita akan lihat lagi apa lagi untuk minggu ni. Baiklah, sekarang cikgu nak awak kenali jalur gemilang. Kenali macam mana? Maksud cikgu awak tahulah. Warna, ada berapa warna. Dalam jalur gemilang ada berapa warna. Sekurang-kurangnya bila ditanya awak boleh jawab. Ada 4 warna cikgu. Warna apa? Warna biru, warna kuning, warna merah dan warna putih. Okey, apa maksud warna biru? Okey, warna biru ni melambangkan perpaduan. Okey, awak faham warna biru ni untuk perpaduan. Sebab negara kita ni, kenapa perlunya perpaduan? Kerana kita ni dalam Malaysia hidup ada pelbagai kaum. Ada orang Melayu, ada orang India, ada orang Cina, ada kaum Kadazan. Okey, ada pelbagai-bagai etnik yang terdapat dalam negara kita. Kalau tidak ada perpaduan, mungkin akan berlaku permusuhan, pergaduhan, akan terjadinya tumpah darah. Okey, perbalahan antara kaum. Jadi disebabkan ada perpaduan, rakyat alhamdulillah boleh hidup dalam keadaan yang lebih aman. Okey, itulah yang mewakili warna biru pada bendera ataupun jalur gemilang. Okey, apa maksud warna kuning? Warna kuning ni adalah pengiktirafan ataupun melambangkan kedaulatan raja berperlembagaan. Okey, kita akan tahu bidang kuasa raja di mana. Jadi, kuasa raja ni ada termaktub dalam negara kita di bawah Yang di-Pertuan Agong. Jadi kuning ni maksud kedaulatan raja-raja lah. Pak Agong ni terdiri pada raja-raja Melayu yang telah dilantik. Okey, merah. Apa lambang merah? Merah ni melambangkan keberanian dan bersedia untuk menghadapi segala rintangan. Okey, manakala putih pula melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Awak boleh ingat sikit-sikit pun alhamdulillah. Biru perpaduan, kuning lambang raja berdaulat, merah berani, putih ni kesucian ataupun keikhlasan. Bintang pecah 14, dia menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Sebab kita ada wilayah. Okey, itu maksud bintang pecah 14. Okey, manakala anak bulan pula membawa maksud di negara kita agama Islam telah diisytiharkan sebagai agama rasmi negara. Cikgu harap awak dapat faham sebab nanti cikgu nak awak lukis dan awak nyatakan apa maksud warna biru, apa maksud warna kuning, warna merah dan warna putih, bintang pecah 14. Okey, anak bulan senang saja. Dia melambangkan agama Islam. Bintang ni pun senang. Dia melambangkan negeri-negeri yang terdapat di Malaysia. Okey. Sekarang sampailah pada masa tugasan yang awak perlu siapkan. Mudah saja. Cikgu bagi apa yang kita belajar pada hari ini. Yang pertama, cikgu minta lengkapkan peta buih.
Okey, lengkapkan peta buih tu. Dekat mana tempat kita nak pasang jalur gemilang. Jadi kalau cikgu bagi ruang tu 5, awak dapat 3, ada dalam buku teks ada 3, ada 2, awak boleh tambah yang logik. Okey? Cikgu rasa cukup dah. Kalau tengok dalam buku teks pun dah cukup dah. Okey? Seterusnya, latihan yang kedua, warnakan jalur gemilang dengan betul. Yang ni awak kena warnakan dengan betul. Kat mana? Mula-mula sekali warna merah ke warna putih? Bendera dekat dalam bulan dengan bintang tu warna apa? Yang tu kena tahu betul-betul. Dan warnakan dengan betul. Baiklah, cikgu rasa setakat itu dulu untuk hari ini. Jadi jangan lupa nanti isikan link kehadiran cikgu dan cikgu pohon kerjasama semua. Nanti lengkapkan peta buih. Peta buih dan menggunakan buku panjang. Hari ini pun guna buku panjang. Ahad baru ni guna buku panjang. Hari ini pun guna buku panjang sebab nak buat bendera. Kau boleh biar nampak comel jawapan awak tu. Kalau tak muat, cikgu buat kiri kanan dalam kertas sebab cikgu tak tulis maksud. Kalau tak muat, awak buat bendera kat atas, maksud dia kat bawah. Okey? Tu yang kerja dalam buku. Lepas tu cikgu ada sediakan latihan dalam link ataupun pautan. Jadi awak klik pautan. Yang worksheet live tu, tak perlu pun snap hantar pada cikgu seorang-seorang. Tak apa, memadai awak masuk dalam Padlet. Okey, letak dalam Padlet tu sebagai hasil kerja kita. Ada bukti kita belajar hari ni. Okey, yang seterusnya kalau cikgu bagi latihan Google Form, tak perlu snap ataupun screenshot hantar ke cikgu sebab cikgu akan ada dah. Bila awak jawab je, record awak direct masuk pada cikgu. Okey, cikgu rasa itu saja untuk minggu ni. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.